Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir rabbi tamim bil khair. Nawaitu i'tika fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Pertama sekali saya minta maaf sebab jadual untuk kuliah bahagian sirah ini mungkin akan ada perubahan sebab setiap hari Sabtu saya akan bawa isteri saya ke TV Al-Hijrah sebab ada satu slot tazkirah dan juga mempromosikan pembinaan Masjid Desa Cempaka Nilai. Satu masjid yang kita buat dekat tepi jalan tu, yang selalu ada roadblock polis tu kan. Kalau tuan-tuan perasan sebelah kiri tu tanah dia dah rata dah. Kita nak bina satu masjid mesra muslimah, satu-satunya masjid mesra muslimah yang akan didirikan dekat Desa Cempaka Nilai, mana masjid itu kita buat di atas satu tanah. Ruangan untuk muslimah itu kita khaskan. Maksudnya dia ada ruangan dewan solat wanita, kemudian di ruangan solat itu kita asingkan, maksudnya berada dekat situ dia tak adalah tirai. Maksudnya muslimin kalau nak tengok ada perempuan tu dia tak adalah main selak-selak tirai dia kan. Dan juga ada ruangan untuk nursing room. Nursing room ni satu bahagian yang mana kalau ibu-ibu ada bawa anak ke, bayi ke, jadi nak tukar pampers ke, tak adalah buat dekat bahagian dewan solat. Maksudnya tak adalah nak cuci dekat bahagian dewan solat ke, dekat beranda masjid ke, pergi dekat bilik tu khas. Dan juga ada bilik susuan. Mesra muslimah dia ada bilik susuan. Kalau ibu-ibu nak menyusukan anak ke, tak adalah nak menyusukan dekat bahagian solat wanita. Sebab apa? Kan wanita lain pun tak selesa, puan sendiri pun tak selesa. Jadi kita sediakan bilik khusus untuk wanita. Dan juga dewan solat wanita itu pun dikhususkan kalau nak buat ceramah di kalangan wanita sahaja ke, nak buat praktikal ke, nak buka tudung ke, nak tunjuk tayamum tu macam mana boleh, tak ada masalah tanpa ada kerisauan jemaah lelaki lalu ke, time waktu solat nak dekat ke. Kan kalau dia buat dekat dewan kuliah kan pukul 1:30 kan nak azan zuhur, kan nak kena cepat-cepat habis. Sebab apa? Kan jemaah lelaki datang. Tak apa, dia memang ada ruangan khas untuk muslimah. Dekat mana? Di Masjid Desa Cempaka Nilai. Tuan-tuan, insyaAllah boleh menyumbang sama-sama kita merealisasikan satu masjid yang mesra muslimah, insyaAllah. InsyaAllah hari ini pun kita nak cerita berkaitan dengan masjid. Kita masih lagi bersama dengan Rasulullah SAW melalui kitab karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab sirah yang menceritakan kisah hidup manusia yang paling diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi 63 tahun, 53 tahun Nabi duduk tinggal di Mekah, kemudian Nabi hijrah kekal berada di Madinah sehinggalah 10 tahun. Jadi 53 tahun campur 10 tahun, 63 tahun. Itulah umur riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah habis dah tuan-tuan. Kita dah habis dah cerita tentang Mekah. Kisah 53 tahun Nabi di Mekah selesai. Dan kita masuk dalam satu fasa yang baru, fasa yang kedua,
kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Pada pertemuan yang lepas, kalau tuan-tuan ingat, kita dah cerita dah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah. Bagaimana bila Nabi sampai di Madinah, ramai yang nak sambut Nabi. Sebab apa? Tak pernah tengok wajah. Tahu dekat Mekah ada Rasul, tapi tak pernah tengok muka Rasul tu. Mus'ab bin Umair pun datang, Abdullah bin Umi Maktum pun datang ke Madinah. Tak boleh nak cerita. Sebab apa? Tak ada gambar, tak ada video. Jadi semua orang menunggu-nunggu kedatangan Nabi SAW di Madinah. Tuan-tuan bayangkanlah, hari-hari selesai urusan solat subuh, mereka akan tunggu sehinggalah naik matahari di pinggir kota Madinah itu, tunggu Nabi datang tiap-tiap hari. Tak tahu bila nak sampai. Kalau zaman sekarang ni, kita boleh tengoklah Waze ETA pukul 2.30 petang. Dia ada macam tu. Tapi zaman tu tak ada. Maka para sahabat pun tunggu dekat situ sehinggalah Nabi SAW tiba pada 12 Rabiul Awal. Tuan-tuan, 12 Rabiul Awal Nabi sampai di kota Madinah. Semua orang nak jemput Nabi. Semua pegang unta Nabi, pegang jubah Nabi, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala ilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Biarkan unta ini, lepaskan unta ini. Sesungguhnya unta ini sedang menurut arahan Allah. Tengok mana unta ini pergi dan berhenti. Maka ketika itulah unta tersebut berhenti di rumah seorang sahabat, iaitu Khalid bin Zaid. Nama lainnya Abu Ayyub Al-Ansari. Di situlah Nabi SAW berhenti kan unta dia, dan di situlah Nabi tumpang rumah Khalid bin Zaid ni. Berapa lama tuan-tuan? Bukan seminggu, bukannya sebulan, hampir 7 bulan Nabi SAW tumpang di rumah Khalid bin Zaid ini. Gembira dia, hari ni pun kita boleh bayang tuan-tuan. Yang di Pertuan Agong datang kota Seri Emas ni, dia pilih rumah kita. Dia tak pilih rumah ketua kampung, dia tak pilih rumah adun, dia pilih rumah kita. Cukup gembira tuan-tuan. Lagi-lagi Rasulullah yang duduk di rumah tersebut menyebarkan keberkatan Nabi SAW. 7 bulan tuan-tuan, lama, satu tempoh yang lama. Nabi SAW sampai hijrah 12 Rabiul Awal. Wafat pun 12 Rabiul Awal, lahir pun 12 Rabiul Awal. Begitu juga dengan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan hari Jumaat, wafat hari Jumaat, diturunkan daripada syurga pun hari Jumaat. Apa rahsianya bulan Rabiul Awal ini? Nanti tanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah, kalau kita ahli syurga, ada ruang tak nak bersembang dengan Nabi? Ada tuan-tuan, insyaAllah. Kalau kita ahli syurga, banyak tak soalan kita nak tanya? Banyak tuan-tuan, banyak soalan kita nak tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena ada azam lah tuan-tuan, kena ada azam. Nabi sampai tahun hijrah berapa tuan-tuan ketika itu? Sampai berapa hijrah pada ketika itu? Hijrah ni tak ada lagi. Zaman Nabi SAW tak ada lagi tahun hijrah. Wafat Nabi, kemudian naik Sayyidina Abu Bakar pun tak ada tahun hijrah. Sampailah zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, kita ni tak ada tahun Islam, tak ada tahun permulaan Islam. Jadi Sayyidina Umar bincang dengan majlis syura, dengan para sahabat yang alim, nak pilih tahun hijrah. Kita nak ada tahun Islam, kita nak cari permulaan tahun Islam ni. Sebahagian ni kata kita ambil waktu Rasulullah dilantik menjadi Rasul. Ramai tak ingat tuan-tuan, peristiwa tu sangat belakang. Ada yang kata beberapa tahun sebelum ni. Ada sahabat kata pula tidak, beberapa tahun sebelum ni. Maka tuan-tuan, tarikh yang paling sepakat adalah tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Mesyuaratlah majlis syura ini, dia kata bila Nabi wafat 2 tahun yang lepas, bila peristiwa ini berlaku. Berbincang-bincang, maka mereka pilih
untuk ambil tahun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tahun permulaan bagi tahun Islam. Itu sejarahnya tuan-tuan. Jadi Nabi SAW duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Tuan-tuan, ada rumah Sa'ad bin Mu'az, ada rumah Sa'ad bin Ubadah, ada rumah Usaid bin Khudair, pemimpin Ansar ini yang jauh lebih baik lagi, lebih hebat lagi tuan-tuan. Tapi Nabi SAW pilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari, duduk di situ selama 7 bulan. Apa yang Nabi SAW buat tuan-tuan? Perkara pertama, Nabi sampai di Madinah, Nabi duduk tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi SAW mencadangkan untuk kita membina masjid. Nampak tuan-tuan? Orang Islam ni apa-apa hal pun masjid dahulu. Bagaimana seorang yang beriman, dia nak mencari ketenangan, dia akan pergi ke masjid. Ada masalah ke, duduk dekat masjid, merintih tuan-tuan, seolah-olah Allah membalas rintihan dia, walaupun Allah tak bercakap dengan dia. Kita duduk dekat masjid, yang tikaf ke, ada masalah, duduk sembahyang 2 rakaat, bercakap dalam hati, dia ada roh dia tu tuan-tuan. Seolah-olah Allah memujuk kita, memberikan jalan penyelesaian kepada kita, lorong penyelesaian tersebut. Maka orang beriman dia akan pilih masjid tuan-tuan. Begitulah juga dengan kita, dirikan masjid. Bagaimana pada kita itu, masjid ini adalah kekuatan bagi orang Islam dan juga orang yang beriman. Nabi cadangkan kita bina masjid. Berapa modal yang ada, bagilah. Nabi tak tunggu lepas tahun ke memerintah, lepas dapat peruntukan 2 juta ke, kita bina masjid. Mana yang ada, para sahabat bagi Muhajirin dan Ansar, kita bina masjid yang hari ini kekal sehingga hari ini, Masjid An-Nabawi, yang hari ini kita tengok berapa ramai yang membina, yang solat di Masjid Nabawi, dan pahalanya tuan-tuan ratusan kali ganda nak dibandingkan solat di masjid yang lain, kerana masjid itu didirikan dengan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga didirikan oleh orang-orang Islam yang paling hebat. Siapa dia? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nabi bina tuan-tuan. Hari ini kita nak tengok Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang asal, macam mana Nabi bina, Nabi dapat tapak dekat mana, kelulusan macam mana, kita akan tengok pada hari ini. Nabi membina Masjid Nabawi ini di atas tanah milik 2 orang anak yatim. Tuan-tuan, remaja milik 2 orang anak yatim remaja. Hebat tuan-tuan, iman para sahabat ni kalau kita tengoklah, nak bagi saja-saja kan mustahil. Macam kita lah, kita dah 40 tahun, 50 tahun, tapi tabung masjid bagi masih lagi RM5 ke bawah. Para sahabat awal masuk Islam, seawal hari pertama, seolah-olah corong iman itu penuh 100%. Dia jadi mu'allaf kali pertama, kepercayaan dia, beriman dia penuh 100%. Hari pertama masuk Islam, hari pertama masuk perang, mati syahid. Hari pertama masuk Islam, ya Rasulullah, ini harta aku, ambillah secara keseluruhannya untuk dijalankan untuk dakwah ini. Jadi 2 orang anak yatim ini, remaja ini, tuan-tuan, berikan tanah milik dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan tanah tersebut. Tuan-tuan, 2 orang ni bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara percuma. Bal nahabuha laka ya Rasulullah, kami beri, kami hibah. Tuan-tuan, dapat hibah kan? Dapat hibah, kami hadiahkan kepada kamu wahai Rasulullah. Nampak tuan-tuan, macam mana hari ini kita bijak menyusun, macam mana kita bijak menyusunkan kehidupan kita di dunia ini. Ambil insurans, ambil hibah, tabung pendidikan anak-anak kita, merancang kehidupan kita dekat dunia ni. Begitulah juga kita kena bijak merancang kehidupan kita di akhirat. Tuan-tuan, merancang kehidupan kita di akhirat. Macam mana?
Dengan cara macam ni lah tuan-tuan, kalau jumpa mahat tahfiz mana-mana, sedekahkan satu beg beras kepada dia. Ikutlah berapa banyak dia nak guna, berapa banyak dia nak guna, berapa orang yang makan, semua itu akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita bijak menguruskan kehidupan dunia kita, begitulah juga tuan-tuan, kita kena bijak menguruskan kehidupan akhirat kita. Dua orang anak yatim ni nak bagi tuan-tuan, Nabi SAW tak terima secara percuma. Nabi tak ajar kita ambil meminta-minta. Nabi bayar tuan-tuan kepada dua orang anak yatim ini dengan satu jumlah duit ataupun hadiah kepada dua orang remaja ini. Nabi tak terima secara percuma. Anak yatim yang dua orang tadi tu, dua pahala dia dapat. Satu pahala sedekahkan ataupun hadiahkan kepada Nabi SAW. Dia memang dah dapat dah tuan-tuan. Sebab apa? Memang dia dah bagi dah pun. Nabi yang tak terima, Nabi nak bagi dia dengan bayaran. Maka dua orang ni pun dapat pahala sedekah dan juga pahala memberikan kepada Rasulullah SAW. Maka di atas tanah itulah dia terdirinya Masjid Nabawi. Para sahabat pun bersama-sama mengangkat batu membina Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah SAW. Nabi pun turun juga tuan-tuan. Walaupun ketika itu Nabi adalah Rasul dan juga pemimpin buat mereka, Nabi pun sama-sama mengangkat jubah, menginsing lengan untuk membina Masjid Nabawi. Bahasa mudah kita nak faham hari ini, Nabi pun sama-sama bancuh simen, ikat batu, tampal, plaster, sebagainya. Rasulullah bersama dengan para sahabat untuk membina Masjid Nabawi. Kemudian tuan-tuan, mereka membersihkan tapak tersebut. Segala rumput rampai, pokok palma ditanam di keliling masjid. Kiblat dihalalkan ke Baitul Maqdis dengan membina dua alang bumbung, dan bangunan masjid berbentuk petak dalam kira-kira 400 ela tuan-tuan. Begitulah Masjid Nabawi yang dibina oleh Rasulullah SAW. Zaman tu tak ada kapet-kapet Allah hijau ni tuan-tuan, tak ada. Begitulah dibina masjid berbentuk petak dan diletakkan pokok-pokok palma, daun-daun untuk menjadi bumbung, dan juga dua batang alang bumbung diletakkan di Masjid Nabawi untuk diletakkan bumbung lah tuan-tuan. Hari ini yang kita lihat Raudah. Raudah itulah tapak asal Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, kita masuk Raudah tu, kita membayangkanlah, oh ini suasananya. Bezanya dulu tak adalah aircon tuan-tuan, tak ada aircon, tak ada kapet yang didirikan di Masjid Nabawi. Dan solat fardu di Mekah tuan-tuan dihadapkan kiblat ke arah Baitul Maqdis. Waktu Nabi di Mekah, Nabi tak rasa janggal sangat. Sebab apa? Contohlah, ini Mekah, ini Madinah, ini Baitul Maqdis. Nabi solat menghadap Baitul Maqdis, Nabi tak janggal. Sebab apa? Nabi masih lagi berada di Mekah dan Kaabah berada di situ. Sebab Nabi SAW sangat menyayangi Kaabah. Kaabah ada hubungannya rapat kepada orang-orang Arab. Sebab apa? Dibina oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail. Jadi bila berada di Madinah, Nabi SAW membelakangkan Kaabah. Maksudnya ni tadi Mekah, Madinah, Baitul Maqdis. Nabi dah duduk Madinah, Nabi solat menghadap Baitul Maqdis. Jadi Nabi membelakangkan Madinah, membelakangkan Kaabah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala rakam tuan-tuan tentang keadaan Nabi SAW yang tiap-tiap hari menunggu-nunggu wahyu daripada langit. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan kiblat itu, mengalihkan ke Kaabah. Allah cerita perbuatan Nabi itu di dalam Al-Quran. Kami tahu Muhammad, kamu menunggu-nunggu kalaulah ada wahyu yang diturunkan untuk dialihkan kiblat itu ke Kaabah.
tuan-tuan. Allah rakamkan peristiwa tersebut. Kemudian di Masjid Nabawi tersebut disediakan satu bilik khas, rumah, bukan rumah lah tuan-tuan, bilik lah, bilik. Nabi SAW disediakan satu bilik khas yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Maksudnya kalau Nabi buka pintu, selak tirai, terus masuk Masjid Nabawi. Mungkin hari itulah, mungkin daripada peristiwa inilah mereka ilham nak buat bilik imam. Buka pintu, keluar jadi imam. Mungkin dari situlah, wallahu a'lam. Dibinakan sebuah bilik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada batu bata dan bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Nabi terus pindah. Siap bilik tersebut, Nabi pindah daripada rumah Abu Ayyub Al-Ansari, pergi pindah ke bilik tersebut, tuan-tuan. Di situlah mahligai Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, tuan-tuan. Bilik ni, tuan-tuan, bukannya rumah, bukannya ini quarters kerajaan ke, ataupun ni rumah Perdana Menteri, kediaman rasmi. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada kediaman rasmi Perdana Menteri Madinah ke, tak ada. Itulah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada lebih kurang 10 bilik lagi untuk diletakkan isteri-isteri Nabi, Ummahatul Mukminin, ibu-ibu yang beriman. Maksudnya nak jadi isteri Nabi dapat bilik je, tuan-tuan. Dapat bilik je, dapat seorang sebilik saja. Dan di sebelah utara Masjid Nabawi dikhaskan ataupun kawasan tempat orang-orang Islam yang tak ada rumah, yang tak ada keluarga. Antara yang duduk di situ Abu Hurairah, Abdul Rahman Ibn Sakar, dia duduk di situ. Kita kata anjung lah, anjung Masjid Nabawi. Ada macam beranda sikit, bukan beranda lah, macam ruangan. Lepas tu dia ada bumbung sikit. Di situlah tempat-tempat orang yang tak ada rumah, orang-orang yang miskin duduk di situ, ataupun ahli-ahli sufah yang duduk di situ untuk mendapatkan ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah duduk situ, tuan-tuan, tak berkahwin, duduk di situ belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan pemalas, tuan-tuan, bukan pemalas, bukan tak nak ada keluarga, bukan. Nabi dah wafat, Abu Hurairah bekerja, berkahwin dan mempunyai anak, tuan-tuan. Abu Hurairah sebagai ahli sufah. Kemudian, tuan-tuan, Masjid Nabawi pun dah dibina. Ada kawasan untuk ahli sufah di bahagian utara Masjid Nabawi. Dan juga ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dengan para sahabat, kita ni nak panggil orang solat macam mana? Nak panggil orang solat 5 waktu macam mana? Kita nak buat, nak panggil dengan cara macam mana? Tuan-tuan, sebab apa? Orang Kristian pada ketika itu, Nasrani, mereka membunyikan loceng. Orang Majusi, dia menghidupkan api. Ada sebahagian agama yang lain, dia tiup tanduk tu bunyi, nak panggil orang melaksanakan tanggungjawab agama mereka lah. Kemudian sebahagian sahabat kata, kita tiru macam Nasrani, buat bunyi loceng. Nabi SAW tak setuju. Cadangan kedua, cadangan ketiga pun tak setuju. Dan akhirnya semuanya balik. Esok bincang lagi. Dan bila sampai keesokan harinya, tuan-tuan, dua orang sahabat. Yang pertama, Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ni dia mimpi berkaitan dengan cara nak panggil orang untuk solat. Maka ketika itulah esoknya dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, malam tadi saya bermimpi. Dalam mimpi tersebut, saya didatangi oleh seorang yang berpakaian serba hijau. Di tangannya ada tanduk. Dan aku minta tanduk tersebut. Maka orang tu pun bertanya, untuk tujuan apa? Aku katakan untuk nak memanggil orang untuk sembahyang. Kemudian orang yang berpakaian serba hijau itu menawarkan kepada aku, mahu tak aku ajarkan satu perkataan yang lebih baik daripada perbuatan tersebut. Maka ketika itulah diajarkan kepada Abdullah bin Zaid di dalam mimpi dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, perkataan azan tersebut. Maka bila keesokan harinya dia berjumpa dengan Nabi, dia ceritakan tentang mimpinya tersebut. Maka Nabi SAW kata kepada dia, innahu ru'yatul haq, sesungguhnya mimpi kamu ini benar. Tuan-tuan, kita tak boleh, mimpi kita tak boleh dijadikan hujah. Sebab apa Abdullah bin Zaid ni mimpi dia itu adalah mimpi yang benar? Sebab Nabi hidup pada ketika itu, Nabi sendiri yang dengar, Nabi sendiri yang membenarkan. Maksudnya Nabi sendiri yang mengiktiraf perkara tersebut. Adapun kalau kita mimpi, contohlah kita mimpi ke lagilah kalau mimpi-mimpi yang pelik-pelik lagi, tiba-tiba ada Nabi ke datang kat kita, kamu tak payah sembahyang lagi dah. Itu tak terpakai, tuan-tuan. Mimpi kita tak terpakai. Cuma mimpi Abdullah bin Zaid ini, dia mimpi dan Nabi sendiri yang huraikan mimpi tersebut, dan Nabi sendiri yang membenarkan mimpi tersebut. Nabi ada, Nabi wujud, Nabi dengar, dan Nabi yang membenarkan perkataan Abdullah bin Zaid. Dan Nabi SAW kata kepada Abdullah bin Zaid, boleh tak perkataan ini dilaungkan oleh Bilal bin Rabah? Sebab Bilal bin Rabah ni suaranya lebih kuat, lebih lantang. Tuan-tuan, kalau kita lah jadi Abdullah bin Zaid, tak boleh. Saya yang jumpa dulu, saya lah yang kena laungkan. Tuan-tuan, Nabi minta izin kepada Abdullah bin Zaid, wahai Abdullah bin Zaid, boleh tak bagi Bilal bin Rabah ni, dia yang laungkan, sebab suara dia lebih lantang dan lebih baik lagi. Maka Bilal bin Rabah lah yang melaungkan azan. Kalaulah Abdullah bin Zaid lupa lah, tuan-tuan, dalam satu mimpi terlupa satu perkataan, dua perkataan, dan tak boleh nak bagi tahu kepada Bilal bin Rabah, maka tak dapatlah nak dilaungkan azan. Maka Nabi SAW minta izin kepada Abdullah bin Zaid untuk Bilal bin Rabah lah yang melaungkan azan. Kemudian datang lagi seorang sahabat, iaitu Umar Al-Khattab. Dia pun mimpi yang sama. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, malam tadi aku mimpi sekian, sama macam Abdullah bin Zaid mimpi dia. Nabi kata, wahai Umar, sesungguhnya Abdullah bin Zaid dah datang kepada aku, dan dia pun menceritakan mimpi yang sama kepadaku, sama yang macam kamu mimpikan. Maksudnya dua orang sahabat, tuan-tuan, yang bermimpi berkaitan dengan azan ini, tuan-tuan. Kemudian apa yang berlaku? Kemudian fungsi masjid ini salah satunya adalah tempat berhimpun, tempat solat, tempat kita mendirikan solat, dan tempat disebarkan agama ataupun syariat pada ketika itu. Kita pun kena macam tu jugalah. Jangan pula masjid nak buat sebulan 20 kuliah, kita kata 13 cukup dah. Kita pula minta kurang, tuan-tuan. Jangan kita jadi seperti jahiliyah Quraisy, pemimpin Quraisy. Bezanya namanya lain, bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal, tapi peranannya lebih kurang sama macam Abu Jahal dan juga Abu Lahab. Nak buat sikit ni, tak payahlah, itu tak payahlah, tak sesuai lah, banyak benda yang tak sesuai, tuan-tuan. Kemudian habis bila Nabi SAW mensaudarakan, tuan-tuan, antara muhajirin dan ansar. Habis bina masjid, dah siap dah boleh solat, dah boleh azan, Nabi SAW saudarakan muhajirin dan ansar sampai boleh mewarisi harta. Hinggalah nanti kita akan lihat Allah tegur, ada pun persaudaraan di antara sama-sama Muslim itu diteruskan, tapi kalaulah untuk mewarisi harta tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Antaranya, tuan-tuan, Sa'ad ibn Rabi', dia ini orang Ansar, jutawan di Madinah, disaudarakan kepada Abdurrahman bin Auf, Muhajiri. Tuan-tuan, bekas jutawan. Bezanya Abdurrahman bin Auf ni bekas jutawan lah, hijrah, tinggalkan semuanya. Sa'ad ibn Rabi' ni dia kata, aku paling kaya, aku nak kongsi separuh harta aku kepada kamu, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf. Separuh, tuan-tuan. Maksudnya kalau dia ada
500,000, 250,000, separuh untuk Abdul Rahman bin Auf. Kalau kita tak tolak lah tuan-tuan. Terima kasih Sa'ad bin Rabi', kamu orang yang baik. Kalau kita lah, bukan separuh tuan-tuan, 1,000 pun orang bagi dekat kita, ambillah 1,000 ni untuk kamu, ambil 1,000 ni. Tak payahlah. Dia mesti tak payah tu kali pertama tu wajib. Sebab apa? Malu tuan-tuan. Kenalah nampak kita ni tak nak. Kali kedua pun tak apa, kan? Masuk kali ketiga jangan tolak, sebab nanti orang simpan balik duit tu. Dia ni betul-betul tak nak lah, tak apa. Kali ketiga dia lawa, ambil lah. Ambil. Macam Ramli kan, nak minta kerja, cerita Piramli tu, tak payahlah, dia ambil juga. Kali ketiga tuan-tuan, dia limit 3 kali dia buka. Kemudian kata Abdul Rahman bin Auf ni, wahai Sa'ad bin Rabi', semoga Allah memberkati harta kamu. Semoga Allah memberkati harta kamu dan aku tidak memerlukannya. Tunjukkan aku di mana pasar. Dullani ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Tuan-tuan, dia tak nak. Dia kata semoga Allah memberkati harta kamu, ambil simpan, tunjukkan aku di mana pasar. Sebab Abdul Rahman bin Auf ni ahli perniagaan, dia nak berniaga tuan-tuan. Dia nak berniaga, tunjukkan di mana aku pasar. Maka Abdul Rahman bin Auf pun berniaga tuan-tuan. Kemudian Abu Hurairah pun kata zaman itu Ansar ini cukup baik, sampai satu keadaan mereka ada kebun-kebun mereka bersama-sama dengan orang Muhajirin orang kata mengerjakan tanah tersebut, hasil tersebut dibahagikan kepada 2. Bahagi 2 tuan-tuan. Kalau bagi gaji tu okey lagi, sebulan 1,500 ambil untuk orang Muhajirin. Tapi hasilnya tanah itu, kebun tersebut milik Ansar, orang Ansar bagi 2, nak ambil separuh dan ambil separuh. 90 orang dijadikan adik-beradik, Ansar dan juga Muhajirin tuan-tuan. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Al-Anfal ayat 75, dan orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sebahagian yang lain. Adapun persaudaraan sesama Islam itu diteruskan, tapi untuk mewarisi harta tidak dibenarkan. Ni kita tengok ni, Sa'ad bin Rabi' bagi hadiah ni, tuan-tuan, itu dia bagi tuan-tuan, bukan dia mewarisi. Contohnya kalau lah Sa'ad bin Rabi' ini meninggal dunia, harta itu diwarisikan kepada saudara dia yang bukan keluarga mereka, maka itu tidak dibenarkan. Adapun orang ahli keluarga itu sendiri lebih layak menerima harta tersebut. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW buat perjanjian. Nabi dah buat masjid, dah buat azan, dah tahu dah macam mana nak panggil orang azan. Nabi saudarakan orang-orang Islam, orang Muhajirin dan orang Ansar. Inilah cara politik yang paling baik, permuafakatan antara orang Islam sesama Islam tanpa membezakan mereka ini keluarga daripada mana, harta mereka daripada mana, ataupun dia ini orang ada pangkat ataupun macam mana. Mereka buat tuan-tuan perjanjian muafakat Islam, tiada hasad dengki, tiada dengki, dan tiada saling tolong menolong. Ada 12 perkara tuan-tuan, 12 perkara Nabi SAW wujudkan satu perlembagaan untuk orang-orang Madinah ni, perlembagaan tuan-tuan untuk orang-orang Islam pada ketika itu di Madinah. Kita akan tengok nanti bagaimana perlembagaan tersebut. Ada 12 perkara, dan selepas permufakatan tersebut Nabi jumpa dengan orang-orang Yahudi juga untuk buat perjanjian. Seperti yang kita lihat ni, Nabi bina masjid tuan-tuan untuk permufakatan sebagai satu tunjang kepada orang-orang Islam pada ketika itu. Sebut pasal masjid ni, saya ada satu kisah. Ini penutup pengalaman lah. Minggu lepas saya pergi ke negeri Perak. Saya nak singgah di sebuah surau. Ini tak mengumpat lah tuan-tuan, sebab saya tak bagi tahu surau mana kan. Saya kongsi saja. Pergi ke satu surau, masa tu pukul 6 petang. 6 petang
singgah dekat surau tu, ada lah kita panggil ahli qaryah tu 2-3 orang duduk dekat situ minum mengetih kan. Saya pun masuk saya kata saya nak minta izin dengan isteri saya solat dekat sini. Dia pun tunjuk, okey, lelaki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Saya kena tegas betul ni jawatan kuasa ni. Saya pun pergi buka pintu toilet tu sebab memang tak terang, tertera dekat tandas. Pun buka kunci kan. Saya pun kunci ini ketat ni. Lepas tu dari jauh dia duduk dari situ, dari jauh. Oh, itu kita tutup. Kalau ramai baru kita buka toilet tu. Toilet yang sebenar dekat belakang sana. Saya pun kita pun dah lari sikit kan. Kita pun pergilah berjalan, pergi toilet belakang tu. Jalan habis dah selesai, isteri saya pun selesai. Saya pun guna kat toilet tu pun berjalan. Dia situasi dekat je tu kan. Macam saya situasi tu dekat je, dia duduk macam kat tepi sana tu kan. Sampai dekat mana tu, pagar kunci, dewan solat pun kunci. Kita pun ialah terheki-heki lah, tak tahu dah tempat pusing apa semua tu. Dia cakap masjid ni memang kita kunci kan. Waktu solat je kita buka untuk mengelakkan kecurian. Saya pun tak apalah, kalau nak solat dia dekat tepi-tepi tu. Saya pun okey, tak apalah, solat dah dekat tepi-tepi tu. Itu je lah saya nak cerita. Bezanya tuan-tuan, bezanya dulu masa mula-mula saya berkahwin, ambil kad kahwin dekat pejabat agama di Seremban. Sebelah tu kan gereja kan. Satu belakang gereja. Saya pun parking dekat situ, perut tiba-tiba memulas sangat. Ni memulas ni tak boleh buat main-main ni. Memang sikit dia keluar lah kan. Saya tak tahan, saya pun pergilah. Saya kalau emergency saya tak kira, saya minta dia izin kan. Pun pergilah dekat gereja yang sebelah tu. Tuan-tuan, saya punyalah kampung. Dia tanya, iya encik nak apa, macam kat hotel pula. Ni cerita benar, isteri saya pun ada dekat belakang. Dia kata, encik nak pergi mana ni? Saya nak tumpang toilet lah. Okey, tak apa, ikut saya. Dia ikut sampai nak masuk pula dalam toilet tu. Saya rasa, sini. Tunggu depan tu. Tuan-tuan, saya pun selesaikan hajat saya semua. Saya ingat dia dah tak ada dah nak keluar. Dia buka pintu kat depan tu. Okey, ada apa-apa lagi ke yang kita boleh bantu? Tuan-tuan, saya ingat lagi lelaki India pada ketika itu. Inilah akhlak yang sepatutnya kita kena pamerkan. Orang-orang datang musafir, datang ke masjid surau Al-Kausar, layan dia tuan-tuan, layan. Kita fikiran kita jangan fikir orang nak pecah tabung masjid ke, dia ni orang luar ke, apa benda kena perhati. Tuan-tuan, itu ketepikanlah. Kita dah jaga dah hak kita, kunci dah tabung masjid, biarkan. Sebab tu saya tengok dululah zaman saya di hospital Seremban kan, kadang-kadang orang-orang miskin yang masuk hospital dari sudut keuangan tak ada ni tuan-tuan. Orang-orang daripada Kristian ini, gereja-gereja ni yang datang, ada apa-apa bantuan yang saya boleh bagi. Tuan-tuan, mana sampai orang tak tertarik, sampai sebahagiannya yang tak kuat boleh murtad dari ketika itu. Sebab apa? Nak minta bantuan sekian. Saya tak sebutlah sekian. Banyak sangat borang dia. Dah naik atas pun tak cukup ni, kena datang sekali lagi. Tuan-tuan, orang yang susah ni pengangkutan tak ada. Mungkin dia nak pergi tu, tambang tu, itulah duit dia yang ada. Nak berusaha keluar naik, keluar turun tuan-tuan, apalah salahnya. Ini cadangan ni tuan-tuan. Dia ni pandai cakap dia, bukan dia duduk pun dalam organisasi tu. Apalah salahnya orang organisasi ni turun. Oh susah ya, turun, pergi. Ini dah sampai, dah duduk atas katil, bedridden, tak boleh bangun. Nak juga orang tu datang. Pelik ni kan, nak juga orang tu. Saya nak mempunyai ni juga yang sign. Tuan-tuan, itu iklan lah tuan-tuan. Iklan, perbezaan yang ketara. Bezanya surah Al-Kausar ni tidaklah begitu kan. Surah Al-Kausar ni sangat menyantuni. Baik semuanya, insyaAllah. Semua kita jadikan tauladan tuan-tuan. Sebab apa kadang-kadang kita tengok ni orang Ansar dan Muhajirin disaudarakan. Kita sesama Islam, walaupun mereka bukan daripada ahli kampung kita, qaryah kita, kita sangat sinis. Tak ada nampak pun apa yang buat ni bukan waktu solat ni. Tengok lain macam sikit je, mula kita punya tanggapan kita tuan-tuan. Sebab itulah kita mempelajari sirah
untuk kita ambil manfaat dia dan tengok dalam kehidupan kita apa yang kita boleh ubah dan apa yang kita boleh tinggalkan. Wallahu alam. Sekadar itu dulu yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Moga-moga asbab kita mendengar sirah Allah himpunkan kita di mahsyar bersama dengan para nabi dan para rasul insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sedekah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Ya Allah, berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hisablah kami dalam keadaan ihsan. Ya Allah, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu. Ya Allah, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.